الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، البدر الدجى والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقرتنا محمد، إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan. Sebaik-baik bekalan itu ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Seserunya marilah kita mendengar dan memahami firman Allah Ta'ala. Inna Allah yudafi'u 'anil ladzina amanu. Inna Allah la yuhibbu kulla khawanin kafur. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Sesungguhnya Allah berjanji mempertahankan orang-orang yang beriman. Allah Ta'ala tidak mengasihi orang-orang yang khianat lagi kufur. Diizinkan kepada mereka yang telah diperangi. Sesungguhnya mereka telah dizalimi. Dan Allah Maha berkuasa untuk menolong mereka. Seluruh dunia sedang menyaksikan satu tindakan yang melampau oleh kaum yang paling khianat terhadap Allah dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Mereka itu ialah kaum Yahudi. Kaum yang murkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta daripada Allah tiap-tiap rakaat sembahyang. Jangan jadi seperti mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Jangan jadi seperti orang-orang yang murkai oleh Allah ke atas mereka. Mereka ialah orang-orang Yahudi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Mereka ditimpa kenestaan, kemerkaan yang besar daripada Allah.
Kerana mereka mengkufur ayat-ayat Allah yang diturunkan. Mereka membunuh Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. Mereka dilaknat oleh Allah beberapa kali, dihalau ke seluruh pelosok dunia. Setelah mereka bertempat di Palestin dengan perintah Allah supaya bersama Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam menegakkan kitab Taurat. Bila mereka khianat terhadap Nabi-Nabi, kufur terhadap Allah, mereka ditimpa bala bencana, dihalau ke seluruh pelosok dunia. Hari ini mereka kembali semula ke Palestin. Menunjukkan kezaliman yang melampau. Walaupun Quran mengatakan mereka dimurka oleh Allah, terdapat kalangan orang-orang Yahudi sendiri yang membaca kitab Taurat, penganut mazhab ortodok Naturi Karta, mengatakan bahawa orang-orang Yahudi tidak layak menubuhkan negaranya semula kerana mereka dilaknat oleh Allah. Kalau mereka tubuh negara semula, mereka akan dikuburkan di situ. Ya, mereka kembali untuk dikuburkan. Dikeroh oleh pertubuhan Zionis, satu pertubuhan Yahudi, melalui pemimpinnya Theodor Herzl, mengadakan rundingan dengan Menteri Luar British Lord Balfour yang jadi Perdana Menteri pada akhirnya. Dibuat perjanjian selepas kejatuhan Osmaniyah. Berjanji untuk memberi Palestin kepada orang Yahudi. Selepas kejatuhan Osmaniyah, khilafah Islam, dengan sebab perpecahan umat Islam sendiri. Tanah air umat Islam telah dipecah dari perintah. Dibahagikan di kalangan kuasa-kuasa barat. Melalui perjanjian Sykes-Picot. Perjanjian membelah dan membahagikan wilayah-wilayah Islam. Kalangan negara-negara penjajah itu. Palestin menjadi bahagian British. British melaksanakan perjanjian Balfour. Menjemput orang-orang Yahudi datang ke Palestin pada tahun 20-an lagi. Kumpulan Zionis yang menguasai bank dunia, menguasai tabung keuangan antarabangsa, ramai yang kaya raya, menguasai media akhbar-akhbar, sehingga semua negara-negara kuasa besar dunia dapat dipengaruhinya. Bangsa-bangsa bersatu dapat dikuasainya. Mana-mana pemimpin yang menjadi calon Presiden Amerika, Presiden Perancis dan Menteri British dan lain-lain, untuk menang pilihan raya mesti menyokong Yahudi. Disokong dengan duit kekayaan.
disokong dengan media dan sebagainya. Maka kuasa-kuasa besar ini bersatu menyokong Yahudi sehingga hari ini. Mereka datang tahun 20-an dengan kebenaran penjajah British menubuhkan kumpulan pengganas yang bernama Haganah, kemudian diubah nama Argon. Tujuan untuk mencolek ulama, mencolek pemimpin Palestin dan membunuhnya. Membunuh tokoh-tokoh Palestin. Kekayaan digunakan untuk membeli tanah dengan harga yang mahal. Atau dipaksa orang-orang Palestin meninggalkan rumah mereka. Dihalau daripada tanah dan kebun mereka. Kalau tidak dibunuh. Namun orang-orang Arab yang bersemangat Islam tidak menyerah kalah. Mereka bangkit berjuang. Kumpulan Zionis ini bertujuan untuk mendirikan sebuah negara agung Israel. Mengulangi empayar Nabi Sulaiman alaihi salam yang tidak ada kena-mengena dengan mereka. Berpusat di Baitul Maqdis. Wilayahnya dari Laut Mediterranean sehingga Laut Merah. Termasuk Madinah Munawwarah. Dari Sungai Nil di Mesir sehingga Sungai Furat di Iraq. Itulah wilayah yang dicadangkan oleh mereka untuk menubuh negara agung Yahudi itu. Tahun 1948, mereka mengisytiharkan penubuhan negara Yahudi yang bernama Israel. Mendapat sokongan daripada kuasa-kuasa besar dunia. Berlaku kebangkitan jihad menentang penubuhan negara itu. Dengan semangat jihad mereka hampir-hampir kalah. Tetapi tekanan kuasa-kuasa besar dunia mempengaruhi negeri-negeri Arab dan negeri-negeri Islam yang dibahagi kuasa oleh penjajah itu. Raja-raja dan pemimpin-pemimpinnya campur tangan untuk berdamai, membiarkan Yahudi menubuhkan negaranya. Namun orang Arab tidak menyerah kalah. Baitul Maqdis dapat dipertahankan. Tahun 1967 berlaku perang. Israel mendapat kemenangan. Negara Arab kalah. Baitul Maqdis ditawannya. Tahun 83. Tahun 73 Mesir berperang dengan Israel. Israel kalah. Lalu negara Arab dan negara-negara lain usaha berdamai. Dimeteraikan perdamaian untuk menubuhkan dua negara. Satu negara untuk orang Yahudi, satu negara untuk orang Arab. Israel melengah-lengahkan keputusan itu. Dalam masa yang sama mereka memindah orang-orang Yahudi dari seluruh pelosok dunia datang ke Palestin, merampas rumah-rumah orang Arab, merampas kedai, merampas kebun. Mereka isytiharkan Baitul Maqdis adalah ibu negara bagi negara Israel.
Mereka merancang untuk merampas Masjid Aqsa. Untuk mendirikan kuil Yahudi yang bernama Haikal Sulaiman. Mereka menceroboh dalam masjid. Maka berlakulah kebangkitan semula orang Arab Palestin yang dijanjikan oleh Nabi SAW di dalam hadis. لا تزال طائفة من أمتي على الحق قائمين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي أمر الله. Akan ada satu kumpulan di kalangan umat aku yang bangun menegakkan Islam. Mereka tidak boleh dikalahkan oleh orang-orang yang menentang mereka, yang mengecewakan mereka, yang membiarkan mereka. Mereka mengalami sedikit kesusahan. Akhirnya datang pertolongan Allah. Sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapakah mereka itu? Sabda Rasulullah SAW, "Hum ashabu Baitul Maqdis wa aknab Baitul Maqdis." Mereka ialah penduduk Baitul Maqdis dan keliling Baitul Maqdis. Itulah kumpulannya. Kita menyaksikan kumpulan ini bangkit mentang Yahudi dengan kayu dan batu. Dengan lasik menghadapi senjata moden Israel tidak menyerah kalah. Secara sedikit demi sedikit mereka dipersenjatakan. Mendapat bantuan senjata daripada sedikit negara Islam. Mereka membina kekuatan. Maka berlakulah operasi yang dikenali Taufanul Aqsa. Taufan Aqsa yang mengejutkan tentera Israel. Mengalahkan tentera Israel di Gaza. Menyebabkan seluruh kuasa-kuasa besar dunia, Amerika, British, Perancis dan lain-lain, menghantar kapal-kapal perang mereka. Menghantar senjata-senjata mereka untuk membantu Israel, negara haram itu. Termasuk senjata yang diharamkan oleh undang-undang antarabangsa. Senjata pemusnah. Membunuh sesiapa sahaja. Dihancur leburkan Gaza. Tanpa mengira orang tua, perempuan, kanak-kanak, hospital, masjid, gereja dan lain-lain. Mereka menuduh kumpulan Islam adalah pengganas. Kumpulan Hamas, kumpulan Tanzim Jihad dan Hizbullah adalah pengganas. Apa yang menarik ketiga-tiga kumpulan ini? Berperang mengikut Al-Quranul Karim. Firman Allah Ta'ala, فَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. Dan perangilah pada jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Dan jangan kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak mengasihi orang-orang yang melampaui batas. Kumpulan Hamas, Tanzim Jihad dan Hizbullah hanya menyerang sasaran-sasaran tentera sahaja. Tidak membunuh orang tua, kanak-kanak dan rumah-rumah ibadat, termasuk rumah ibadat orang Yahudi. Banyak orang-orang Yahudi yang ditawan. Orang-orang tua, perempuan dan kanak-kanak dibebaskannya. Mengikut ajaran Quran
dan ajaran Nabi SAW. Tetapi propaganda media barat menyebarkan kumpulan Islam inilah yang ganas. Orang Yahudi tak ganas. Walaupun mereka membunuh segala-galanya. Maka orang Islam jangan tertipu dengan dakwah-dakwah kafir Ahzab yang menyerang Islam. Kita sedang mengalami peristiwa Ahzab yang berlaku di zaman Nabi SAW. Yang dilaporkan oleh Al-Quran. Quran adalah mukjizat. Firman Allah Ta'ala, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab qalu hadha ma wa'ada Allah rasuluh wa sadaqa Allah rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadu Allah 'alayhi. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila." Manakala orang-orang yang beriman melihat kumpulan-kumpulan Ahzab berbagai jenis kafir datang untuk menyerang Madinah, mereka berkata, inilah janji Allah dan janji Rasulnya. Allah Ta'ala berjanji kita diuji, sekarang kita diuji. Ini janji Allah dan janji Rasulnya. Tidaklah menambahkan mereka kepada mereka, melainkan iman yang lebih kuat, Islam yang lebih teguh. Di kalangan orang-orang yang beriman itu terdapat lelaki-lelaki yang menjadi benar di hadapan Allah untuk mempertahankan Islam. Ada kalangan mereka yang telah mati syahid. Dan ada kalangan mereka yang menunggu giliran untuk mati syahid. Dan mereka tidak mengubah janji itu sekali-kali. Barakallahu lakum bil kitab wa sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayat wa hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Amin. Amin. Ya muwaffiqat ta'i'in وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم ونستغفر الله الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan kamu menjadi orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing, menghisap kepercayaan hati kita, amalan dan perangai kita. Adakah menepati ajaran Islam ataupun tidak? Dengan Islam, kita menjadi bangsa yang mulia dan perkasa, bersedia menentang musuh-musuh Islam yang datang daripada mana sekalipun. Menjadi ujian Allah dalam kehidupan dunia ini. Umat Islam dicabar, diuji iman mereka. Hanya mereka yang teguh imannya sahaja berjaya sehingga hari kiamat. Mari kita menentang semua perkara yang bercanggah dengan Islam.
yang melawan Islam. Kerana semua perkara itu sesat, menyesatkan, menyebabkan celaka di dunia dan neraka di akhirat. Sesuatu jangan lupa sekali-kali untuk berselawat pada Rasul yang bertunjuk dan rahmat. Kerana perintah Allah di dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya marrah, sallallahu alaihi biha 10." Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت أقدامهم. اللهم سدد رميهم. اللهم أصلح بينهم. اللهم قوي عزائمهم. على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم فرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم نجعلهم على نحورهم. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك بتقوى رب العالمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا فلم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.